Kisah yang pertama ni, tajuknya adalah Jalan Subang Airport. Di sini beliau mengatakan, aku nak rehat sekejap dari cerita politik. Kata si penulis ni, aku nak kongsi cerita dengan korang semua apa yang aku alami malam tadi. Selalunya setiap hari Isnin dan Khamis aku ada game badminton, mula jam 9 malam hingga 11 malam. Seperti biasa, kalau ada game badminton, aku akan lepak di office buat apa yang patutlah sementara menunggu waktu game tu start. Sebabnya nak ulang-alik rumah ke Dewan tu jauh babe, katanya. Jimat kos konon-kononnya lah. Selalunya bila nak pergi main badminton tu, aku akan usung laptop aku, sebab habis game terus balik rumah. Tapi semalam entah apa punya angin atau buang terbiat agaknya. Aku plan lepas badminton pergi office siapkan kerja sikit, ambil laptop dan balik. Bodoh punya perancangan katanya. Selesai badminton, lepak dengan kawan-kawan, minum kat Maple, sampai office dah jam 12 malam. Menghadap laptop sampailah buat posting yang cut and paste. Tu katanya lah. Tu yang kat bawah tu nak siapkan kerja konon. Hampir badan letih boleh pegang otak ke. Tup masuk pula SMS dan Puan Permaisuri berbunyi, balik pukul berapa? Tolong beli susu. Susu Alia dah habis. Susu anak dia lah. Sorry, lambat beritahu. Aku jawab okey je lah. Jadi dia kata kepala otak menerawang. Kat mana aku nak beli tengah malam-malam buta ni sambil kemas barang dan kunci office. Cari kat kedai 7-Eleven lah. Memang tak ada. Rayau cari dan cari, jumpa juga akhirnya tepi yang paket kecil lah. Janji ada stok buat sementara dan si kecil aku tu tak kelaparan malam ni. Usaha tangga kejayaan katanya. Dalam perjalanan balik, aku singgah di Petronas Subang Airport untuk mengisi minyak. Waktu tu lebih kurang dah pukul 2 pagi. Macam tu lah lebih kurang. Selesai isi minyak, sewaktu nak keluar dari kawasan stesen minyak tu, aku rasa lain macam. Bila masuk jalan besar, aku rasa kereta aku berat semacam dan bulu roma meremang. Dalam hati aku kata, something wrong ni. Dan aku lihat cermin pandang belakang. Berderau darah aku dan mulalah tak tentu arah aku ni. Dalam pada tu, aku buat-buat pandang ke kursi sebelah kiri sambil menjeling ke belakang. Alamak, confirm ada something kat kursi belakang. Lepas tu aku country region cuba nak alihkan cermin pandang belakang. Tapi risau pula nanti aku tak nampak aktiviti dia kat belakang. Buatnya dia hulu tangan kat leher aku, lagi naya katanya. Nak tak nak, tabahkan hati dan kontrol macho. Masya Allah. Tiba-tiba je aku dah mula berpeluh kerana terkejut dan gabra katanya. Bila aku dah dapat kontrol diri dan hilang rasa pening, mental dalam keadaan stabil, aku mula baca apa yang patut dan bercakap dengan Minah yang tak diundang ni. Minah yang kat belakang tu lah. Rambutnya lurus menjurai, melepasi bahu dan berbaju hitam ke kelabu. Aku tak pastilah. Kerana dalam keadaan samar-samar tu, berharapkan lampu jalan, mungkin baju lusuh dah lama tak basuh agaknya. Sayangnya muka dia aku tak nampak. Adakah secantik model kapal selam atau secantik model Indonesia yang berumur 17 tahun tu, atau seiras Angelina Jolie? Aku tak pasti. Aku kata padanya, engkau makhluk, aku pun makhluk. Pencipta
pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya aku ni makhluk yang dimuliakan. Engkau naik kereta aku tanpa izin, aku hantar kau ke tempat kau naik tadi. Dan aku nak kau turun di situ. Korang bayangkan, suara aku bercakap masa tu tergagap-gagap macam MB Selangor. Kalau akad nikah sah kena ulang berpuluh kali. Tapi nak buat macam mana, darurat. Itu pun aku bersyukur pasal dia tak menjawab balik. Kalau tak, macam manalah suara dia. Sure, lentuk habis macam si Minah di belakang Kowloon agaknya. Sesiapa yang tahu jalan dari Subang Airport menghala ke Lebuh Raya Persekutuan boleh agak berapa jarak jauhnya. Nasib baik sekarang ni dah ada U-turn kat area Damansara. So, aku buat U-turn kat situ dan menghala ke arah bulatan Subang Airport untuk buat U-turn sekali lagi, menghala ke stesen Petronas tadi. Tapi seksanya kereta aku punya berat tak tahu nak dibayangkan. Terasa macam pandu 30 km sejam. Dengan beban kayu balak 50 tan untuk sampai ke Petronas tu. Sambil memandu, sambil menjeling cermin tengok dia ada lagi ke tak ada. Aku tak tahu nak meluahkan macam mana perasaan aku waktu tu dan ketika tu. Yang pasti mulut aku berkumat kamit baca ayat kursi dan bermacam lagi dengan zikrullah. Ya Allah, jiwa aku, dada aku, perut aku semuanya tak tenteram. Bercampur bau jadinya. Tapi Mina tu cool aja kat tempat duduk belakang. Macam tak ada apa-apa. Tak terasa panas ke dengar ayat-ayat cinta yang aku baca tu. Pelik juga. Atau aku yang tersalah mengungkap ayat-ayat cinta padanya. Pasal tu tak ada respon. Allah, kecewa betul. Sampai je kat Petronas tadi, aku berhentikan kereta dan turunkan cermin tingkap belakang kiri dan kanan sambil cakap kat dia, "Okey saudari, kita dah sampai. Boleh turun dekat sini ya?" Sambil menjeling cermin pandang belakang. Alamak, apa salah dia ada lagi? Tak nak turun ke? Dah lah aku jadi driver tak berbayar. Takkan nak suruh aku bukakan pintu pula? Kacau macam ni. Dalam waktu fikiran aku berkecamuk tu, tiba-tiba terperasan ada kereta bagi lampu tinggi dan secara automatik aku menoleh ke arah cermin sisi sebelah kanan. Apabila aku toleh semula ke cermin pandang belakang, Minah tu dah tak ada. Jadi aku pusingkan badan menoleh ke belakang untuk kepastian. Okey, confirm dia dah belah. Masa bila pula dia keluar pun aku pun tak tahulah. Pantas. Aku tadah tangan berdoa, ucapkan syukur Alhamdulillah. Dan ucapkan selamat jalan kat dia. Suruh dia take care and be careful. Dan aku pun apa lagi? Pacutlah kereta semaunya. Aku tekan pedal minyak, rasa ringan semacam. Berdesuk perginya. Tengok meter, 160. Aku slow down. Sambil tu mata meliar juga dengan harapan dia tak follow aku lagi. Manalah tahu dia terlupa nak ucapkan terima kasih masa turun tadi. Sambil terbang kat tepi tingkap. Kan? Dia terbang tepi tingkap. Terima kasih kerana tumpangkan aku tadi. Tapi ada bau wangi yang ditinggalkan. Macam bau bunga melo. Kalau tak silap aku. Dan aku pun malas nak ambil pot lah sangat. Pasal bau tu. Janji aku selamat sudahlah katanya. Sampai je di luar pagar rumah, aku teringat pesan orang tua-tua. Aku pun tak jadi masuk rumah dan pergi lepak seorang-seorang perkena teh tarik dulu kat restoran mamak. Lepas tu baru balik rumah. Baca-baca apa yang patut, basuh kaki, ludah kiri kanan dan masuk rumah. Cumanya aku tak boleh tidur dan lelapkan mata. Masih terbayang-bayang lagi pada Minah tu. Adakah aku dah jatuh cinta padanya? Minta laluan ya. Minta laluan. Memang idak lah. Saat aku taipkan cerita ni sekarang, aku masih berfikir dan merenungkan perkara malam tadi tu.
Mungkin ada hikmahnya dan aku masih tercari-cari lagi jawapannya. Apapun, syukur Alhamdulillah, sifat takut dan panik dapat aku atasi walaupun kecut perut juga dibuatnya. Lagipun, mungkin kerana pengalaman dengan gangguan makhluk halus sebelum-sebelum ni membuatkan aku terkawal sikit walaupun terkejut pada mulanya. Padahal sebelum ni aku hanya bertemu sipi-sipi je dan dari jarak jauh, bukannya face to face macam ni dalam suasana yang agak lama rasanya. Nasihat serta petua orang tua-tua yang aku gunakan pun banyak membantu sebenarnya. Dan tak lupa juga nasihat secara langsung dan tidak langsung dari Ayahanda Mount Weller yang luas pengalamannya dalam bidang mistik pun banyak membantu juga. Jadi itulah pengalaman. Jangan pandang belakang. Yang terjadi pada aku malam tadi yang aku dapat kongsikan dengan kalian semua. Dan aku berharap perkara ni takkan berulang lagi. Tapi kalau korang nak cuba, boleh juga. Pergilah test kat tempat yang aku cakapkan tu. Manalah tahu ada rezeki korang berjumpa dengan si dia tu. Untung sabut timbul. Boleh buat bini. Sebelum ni pun aku ada juga dengar cerita berkenaan langsui kat bulatan Subang Airport tu. Cumanya tak sangka boleh berlaku pada aku malam tadi. Aku ingatkan hanya rekaan semata-mata. Rupa-rupanya real. Awak cakap lu memang real. Tapi aku rasa ini hantu baik lah agaknya. Sebab dia tak cekik aku dan dapat aku berkongsi cerita ni dengan korang semua. Walau apapun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Sekian, terima kasih. Kisah yang kedua ni bertajuk Taksi. Pengalaman seram yang tidak mudah saya lupakan ini berlaku 12 tahun yang lalu dan sukar dipercayai. Tetapi ia adalah satu kejadian yang benar-benar saya alami semasa baru sebulan saya berpindah ke Blok 13 Yunus Crescent. Ketika itu kawasan tersebut belum membangun pesat seperti sekarang. Waktu tu selepas maghrib saya bersama kakak yang memandu kereta dalam perjalanan pulang dari membeli pakaian kumpulan nasyid Al-Syahidah. Nama kumpulan nasyid Al-Syahidah. Maaf ya. Setibanya di persimpangan Bedok Chai Chi, kereta kami tiba-tiba membuat ragam. Apalah daya kami sebagai wanita untuk membaikinya. Saya terus berlari mencari taksi awam untuk menghubungi abang saya untuk mendapatkan bantuan. Malangnya beliau bekerja shift malam pada hari itu. Kakak terus membuat keputusan meninggalkan keretanya di tepi jalan saja. Menantikan hari esok, kami teruskan berjalan perlahan-lahan di sepanjang Bedok Chai Chi dekat Singapura ni, sambil melihat kalau ada taksi kosong. Setelah penat berjalan, kami pun berhenti mengharapkan kedatangan taksi yang menghairankan. Hampir 1 jam kami menunggu, tak ada sebuah taksi pun yang kelihatan. Dalam keadaan bosan menunggu, tiba-tiba entah dari mana muncul sebuah taksi yang berhenti betul-betul di hadapan kami. Sedangkan saya tidak pun menahannya. Tanpa berlengah, kami pun terus menaikinya sambil mengucapkan rasa syukur. Dalam taksi, entah kenapa terlalu banyak cerita yang kami bualkan sehingga kami tidak sedar masa berjalan. Setelah saya melihat jam di tangan, barulah saya sedar hampir 1 jam kami berada dalam taksi berkenaan dan masih belum tiba ke tempat tujuan kami. Sedangkan perjalanan dari Bedok Chai Chi ke Yunus Crescent hanya memakan masa kurang dari 20 minit saja. Ini 1 jam perjalanan. Jadi saya segera mencuit kakak saya, bertanyakan akan keganjilan yang kami rasakan dan tempat yang dilalui benar-benar tidak kami
kenali langsung tempatnya. Jadi kakak memberi isyarat, menyuruh membaca doa, membaca apa saja ayat Al-Quran yang kami tahu. Terkumat kamit mulut kami. Sempat juga saya bertanya, Apek, kami nak ke Yunus Crescent, lu bawa ke mana ni? Apek tadi hanya menganggukkan kepalanya saja. Bertambah gemetar saya seperti nak menangis rasanya. Kami cekalkan hati, terus membaca apa saja ayat-ayat yang kami ingat. Tiba-tiba kami seperti keluar daripada dunia lain. Taksi tadi terus membelok ke Yunus Crescent. Tanpa perlu kami memberitahu pemandunya, taksi itu terus berhenti betul-betul di hadapan blok kami. Tanpa bertangguh, kakak saya yang duduk di tepi pintu seperti terjun saja dari taksi, dan saya terus menghulurkan wang $10 kepada pemandunya. Waktu saya menghulurkan wang, alangkah terperanjatnya saya apabila menyedari pemandu taksi tersebut adalah seorang tua yang benar-benar dah usianya lanjut. Kelihatan sejuta kedutan di tangannya. Sayangnya saya tidak dapat melihat wajahnya. Dia seperti cuba memalingkan mukanya ke arah lain. Tanpa bersuara, pemandu itu menolak wang pemberian saya dengan isyarat. Dalam ketakutan dan kehairanan, terdengar kakak saya menyuruh saya turun dari taksi waktu itu dengan segera. Saya yang dari tadi terasa seperti terpaku, terus turun dari taksi tersebut tanpa menutup pintu kereta. Alangkah terperanjatnya kami kerana hanya beberapa tapak saja kami melangkah. Apabila kami menoleh, taksi itu dah tak kelihatan lagi. Menurut penerangan kakak saya sewaktu turun dari taksi tadi, dia terperanjat apabila menyedari sebenarnya kami bukanlah menaiki taksi, tetapi sebuah kereta yang usang. Pada pandangannya tu, waktu tu saya melihat jam tangan hampir pukul 11.30 malam. Alangkah anehnya perjalanan dari Bedok Chai Chee ke Yunus Crescent mengambil masa 3 jam. Sekian. Terima kasih. Cerita ni pun best juga ni kan. Macam mana tu, dia kereta dia rosak. Dia dua beradik ya, adik dengan kakak lah kan. Lepas tu tiba-tiba kereta dia rosak. Jadi orang perempuan jarang lah yang boleh repair kereta ke apa kan. Jadi dia pun terus berjalan. Dia nak call abang dia, tapi abang dia pula kerja malam. So dia pun teruskan perjalanan dan mengharapkan ada taksi yang lalu lah di sepanjang perjalanan dia tu. Tapi tiba-tiba pula ada satu taksi ni betul-betul berhenti depan dia. Taksi itulah. Taksi apa tu? Taksi dari neraka.